Okey. Tengok An-Nazmu Al-Murattab. Ada kerja rumah ke? Untuk An-Nazmu Al-Murattab tak ada Okey. Apa dia? Ha? Ha. Kalau apa? Dia dah mati. Kalau dia dah mati, semua juzuk badan dia bangkai. Najis lah. Kalau dia binatang yang halal disembelih dan binatang yang halal dimakan dan mati dengan cara sembelihan, harus. Sebab bila dia mati, okey. Oh, kalau dia mati dah, untuk tanduk dia. Contohnya kita katakanlah rusa. Kita sembelih rusa tu mati. Betul lah, tanduk dia boleh. Kalau binatang yang halal dimakan mati dengan sembelihan, tanduk dia jadi suci. Kena basuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i, bahagian yang anjing tu gigit sampai mati tu, kawasan tu kena basuh 7 kali dengan air dan tanah. Salah satunya dengan tanah. Dan tak disyaratkan untuk kita buang kawasan kena gigit tu atau cungkil daging tu, tak payah. Dalam mazhab lain kena cungkil daging tu. Dia panggil takwir. Takwir tu cungkil daging yang kena gigit tu ataupun kawasan kena digigit tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak payah, cuma kena basuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Ada mazhab yang kata tak payah kan, tapi tak apa lah. Kaedah dia, bila binatang tu halal dimakan, mati dalam keadaan disembelih, badan dia semua suci. Bila binatang tu tak kisahlah halal dimakan ke tak, halal ke tak halal dimakan, kalau dia mati sebagai bangkai, semua bahagian badan dia najis, termasuk kulit. Hanya sahaja kulit boleh dibersihkan dengan cara sertu, dibar, yang antum kalau ingat lagi kita ada belajar dulu. Dibar. Okey, kulit disertukan. Okey. So hari ni kita masuk bait 51. 51 dah kan? Ana nak tanya, siapa ingat nas zahir dengan mujmal? Cuba sebut sikit. Satu cara faham. Zahir ada dua atau lebih cara faham. Ada satu yang kuat. Satu yang kuat, okey? Mujmal ada dua atau lebih cara faham. Semua sama kuat. Semua sama kuat. Nas yang paling kuat. Zahir kedua paling kuat, yang ketiga mujmal. Baik, faham Itu dia masuk dalam perbahasan dalalatu al-lafz.
macam mana nak memahami lafaz yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hari ni bait 52 pengarang kita sebut min jihatin ukhra ilal mafhumi wa aksihil mantuqi fil manzumi. Min jihatin ukhra, dari sudut lain kita boleh bahagikan lafaz yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah juga kepada dua jenis. Pertama nama dia mafhum, wa aksihi lawan dia al-mantuq. Fil manzum tu maksudnya dalam kalam, dalam kata-kata yang tersusun, iaitu Al-Quran dan Sunnah lah. Okay? Dalam Al-Quran dan Sunnah, dari sudut lain kalau kita tengok, kita akan dapati lafaz yang ada dalam Quran dengan Sunnah ni sama ada mantuq atau mafhum. Apa dia mantuq, apa dia mafhum? Antum cuba faham baik-baik. Mantuq ini apa yang kita faham daripada statement tu, daripada ayat atau hadis tu sendiri, tu mantuq. Daripada lafaznya sendiri, daripada lafaz ayat Quran atau hadis sendiri kita faham, itu mantuq. Faham? Boleh? Dia macam biasalah, kena ada contoh. Sebab tu penting contoh. Mafhum ni apa yang kita faham daripada ayat Quran atau hadis tu, tapi bukan daripada lafaz dia sendiri. Dia luar daripada lafaz. Kan, luar daripada lafaz. Okey. Cuba antum tengok satu hadis ni. Anak-anak antum buka mata besar tengok hadis masyhur tentang air, yang anak dah sebut banyak kali dah. Antum pun dah pernah dengar. Kan? Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Air itu apabila mencapai 2 kullah, dia tak menanggung najis. Okey. Melainkan kalau berubah bau, rasa dan warna. Okey. Okey, sekarang tu tengok daripada apa yang kita baca, apa yang tu faham. Berdasarkan yang kita baca ni, daripada perkataan yang kita baca ni, apa kita faham? Kita faham kalau air tu 2 kullah ni berapa? 200 liter. Kalau air tu 200 liter, berdasarkan hadis ni lah, jika air tu capai 200 liter, jatuh najis pada dia, dia tak jadi air yang bukan najis. Dia tak menanggung najis. Apa yang kita faham tadi berdasarkan lafaz yang ada, betul tak, dalam hadis tu sendiri kan? Itu dipanggil mantuq. Sekarang anak bagi kat antum satu lagi benda yang kita faham daripada hadis, tapi bukan daripada lafaznya. Cuba tengok dengan anak, cuba tengok. Tengok sama-sama. Hadis ni cakap, maksud dia apa tadi? Hadis ni kata apa tadi? Apa yang tu faham tadi? Cakap kuat-kuat. Tunggu azan. Lepas azan anak dengar tu cakap.
رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Okey, apa mantuk yang kau faham? Yang berdasarkan lafaz hadis ni, kita faham kalau air sampai 2 kolah dia tak menanggung najis, kan? Okey. Cuba antum faham terbalik. Kalau kita faham terbalik, jika air tu tak sampai 2 kolah, maka dia menanggung najis. Kan? Asalnya jika air tu sampai 2 kolah, dia tak menanggung najis. Kita terbalikkan, jika air tu tak sampai 2 kolah, dia menanggung najis. Kefahaman kedua tu difahami daripada hadis ni ke tak? Daripada hadis ni juga kita faham, tapi bukan daripada lafaz dia. Kita faham macam tu dengan kita terbalikkan dia. Ana bagi contoh lain. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Kan? Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia dalam agama, Allah fahamkan dia dalam agama. Allah faqihkan dia terhadap agama. Betul tak? Pernah dengar ada hadis tu? Okey. Daripada lafaz hadis tu antum faham apa? Kalau Allah nak kebaikan bagi hamba, Allah bagi dia faham agama. Cuba terbalikkan. Kalau Allah tak mau kebaikan bagi dia, Allah tak fahamkan dia agama. Boleh faham tak daripada hadis macam tu? Boleh juga. Tapi itu disebut tak dalam secara lafaz. Dia tak sebut secara lafaz, kan? Kita faham dengan kita terbalikkan. Yang kita faham dengan cara selain lafaz tadi, yang kita terbalikkan, itu dipanggil mafhum. Mafhum tu kita faham daripada dalil juga. Cuma dalam lafaz tak mention. Kita faham sendirilah. Bila kita perhatikan balik, itu pun boleh jadi maksudnya. Tapi dari sudut lafaz, perkataan dia tak sebut. Faham tak? Okey, banyak asalnya antum boleh tengok. Contohnya tentang puasa kan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa daripada kalangan kamu yang nampak anak bulan, maka apa? Puasalah. Itu mantuk. Itu mantuk. Siapa yang tak nampak anak bulan, tak payah puasa. So kalau sekarang ni 28 Sya'ban,
Silap. Boleh lah, betul lah. Sekarang ni 28 Syaban, kan? Sekarang ni 28 Syaban. Besok 29. Malam ni kita tengok anak bulan, tak nampak anak bulan. Besok puasa tak 29 Syaban? Tak payah puasa lagi sebab tak nampak. Tapi kalau hari ni 28 Syaban, okay, malam ni kita tengok anak bulan nampak, maksudnya besok 29 Syaban tu, yang sepatutnya 29 Syaban tu jadi 1 Ramadan. Anda silap. 29 Syaban. Silap. Tarik balik. 29 Syaban. Hari ni 29 Syaban. Hari ni 29 Syaban. Malam yang hari 29 Syaban ni kita tengok anak bulan. Supaya nak tentukan besok tu 30 Syaban ke 1 Ramadan. Faham tak? Hari ni katakanlah 29 Syaban, maghrib nanti kita semua pergi tengok anak bulan, ada ke tak anak bulan. Okey? Kalau kita nampak anak bulan, maka besok jadi 1 Ramadan. Kalau tak nampak anak bulan, besok jadi 30 Syaban. Ayat Quran tu kata tentang siapa nampak puasa. Itu mantuk faman syahida minkum syahra falyasum. Mantuk dia apa? Siapa nampak puasalah. Ayat Quran ada cerita tak kalau siapa tak nampak buat apa? Dia ada cerita tapi bukan secara lafaz tu. Secara kefahaman dia panggil mafhum. Mafhum dia siapa tak nampak tak payah puasa. Nampak tak? Faham tak? Faham tak? Okey, itu dia panggil mafhum. Harap antum faham lah itu dipanggil mafhum. Satu lagi contoh. Fala taqul lahuma uffin. Jangan cakap uff dekat mak dengan ayah. Betul tak? Hukum cakap uff ataupun malas itu kan? Hukumnya apa? Haram. Ayat Quran cerita tak jangan pukul? Ayat Quran tak cakap jangan pukul. Boleh tak kita cakap ayat Quran larang jangan cakap je, jangan cakap je, tapi pukul tak apa? Boleh? Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh sebab mantuk ayat Quran tu cakap memang tak boleh tapi yang kita faham apa? Kita faham jangan sakiti ibu bapa. Jangan sakiti tu mafhum. Maksudnya ayat tu memang cakap tak cakap jangan sakiti. Ayat tu cakap jangan cakap tapi yang kita faham apa? Kita faham jangan cakap tu sebab nanti akan sakiti lah. Termasuk daripada bentuk menyakitkan adalah pukul. Nampak tak? Itu mafhum. Senang cerita mafhum ni apa yang kita faham daripada suatu dalil tapi bukan daripada lafaz atau huruf dan perkataan dia sendiri. Boleh? Okay, cukup lah tu kot kan? Ada orang nak cuba bagi dekat anak contoh mantuk dengan mafhum lain. Apa dia? Okey, macam mana? Kan. Betul lah juga. Ataupun hadis yang kata makan dengan tangan kanan. Maksudnya jangan makan dengan tangan kul bi yaminik. Maksudnya la ta'kul bi shimalik. Kan? Lagi lain? Apa lagi?
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah fardukan ke atas manusia itu, ataupun hak Allah ke atas manusia itu haji jika dia mampu. Man istata'a, maksudnya kalau man lam yastati', siapa tak mampu, wajib tak haji? Tak wajib haji. Mafhum juga. Lagi cuba bagi Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kau kami sembah, hanya kepada kau kami mohon pertolongan. Maksudnya, selain daripada kau kami tak sembah, selain daripada kau kami tak minta tolongan. Apa dia? Tak dapat? Siapa yang tak beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia tak memuliakan tetamu dia. So maksudnya kalau dia tak muliakan tetamu, dia kafir, macam tu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. So maksudnya man lam yakun yu'min billahi wal yawmil akhir la yukrim dhaifah. So macam tu orang yang tak muliakan tetamu kah? Tapi antum kena faham lah apa maksud man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir tu. Maksud man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang ada keimanan yang tinggi dan sempurna terhadap Allah dan hari akhirat, okey, maka dia akan memuliakan tetamu. Mafhum dia, siapa yang tak ada keimanan yang tinggi dan sempurna, maka dia tak memuliakan tetamu dia. Bukan dia kafir terus. Man ra'a minkum, ana bagi satu lagi. Munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kan? Kalau dia nampak mungkar, dia ubah dengan tangan dia. Maksudnya kalau dia tak nampak mungkar, kena ubah tak? Tak payah ubah lah. Kalau dia nampak orang buat baik, tak payahlah halang. Tak payah ubah. Okey, okey. Saya kalau rakyat tu yang saya dia punya mantu dia salatlah salat. Maksud dia laki dan saya buat salat dia sama je. Betul? Boleh? Boleh juga. Boleh? Dah boleh Sebenarnya mafhum ni ada 8. Mafhum ada 8, tapi dia tak sebut dalam buku antum. Sekejap anda tengok ada tak? Wa qassimil mantuqa lis-sarih wa ghairi fil madhhab sahih fa ghairuhu dalalatu iqtida'i isharatu dalalatu imam disebut dekat 74 dengan 75. Kalau antum tengok 73 sampai 75 dia sebut. So ana ajar dekat situ lah nanti Amal mafahimu faqismani huma muwafiqun mukhalifun qad qusima li syarti wal wasfi wa illatin adad wa ghayatin wa laqabun la yu'tamad wa syartuha an la takuna kharajat li ghalibin wa halatin aw fukhimat. Itu jenis mafhum. So tak apa, ana cerita dekat situ lah nanti So itu mantuk dengan mafhum secara ringkas. Nanti bahagian-bahagian dia kita akan belajar dekat tempat lain. Okey. Wa talabul fi'li biqaulin amru wa aksuhu an-nahyu kala tusarru. Dalam bab dalam al-alfaz juga kita akan belajar benda nama dia al-amru wan nahi, arahan dan larangan. Apa itu arahan? Talabul fi'li, permintaan daripada Al-Quran untuk kita buat suatu perkara. Wa aksuhu an-nahyu, lawan kepada arahan adalah larangan. Contohnya, la tusarru, jangan kamu sengaja tak nak perah susu yang ada dekat kambing atau unta supaya nampak macam dia ada banyak susu, kemudian kamu jual ke orang. Orang pun tengok, wow,
binatang ni memang jenis yang susu banyak rupanya. Tapi rupa-rupanya bila dia perah, lepas tu tak ada susu dah. Dia nampak macam susu banyak sebab memang dia sengaja biar untuk tak perah lama. Kiranya dia tipu. Kan? Al-amr ni arahan. Cuba boleh bagi kat Ana contoh arahan. Fal yasum, arahan, fi'il mudhari', ada lamul amr. Dalam hadis lain Nabi SAW sebut sumu li ru'yatihi. Kalau kamu nampak anak bulan, sumu, fi'il amr, arahan. Larangan, contohnya La La ta'kulur riba. Tu betul, larangan. Lagi? Ha? Tak dengar? Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina pun larangan juga. Kan? Tak ada dah? Ha. Apa lagi amar dengan nahi? Nahi, ha. Tak dengar, ha? La taghdab. Betul tak? La taghdab pun nahi lah tu. Jangan marah. Ha. Apa lagi? La tusyriku billah. La tusyriku. La tusyrik. Kan? La tusyriku ke la tusyrik ke samalah, maksudnya nahi lah, larangan. Ha. Apa lagi? Ha. Ha. La junah tak? Itulah lain. La junah sirah untuk halal. Ada contoh? La junah bukan nahi. La junah benda tu boleh buat. La junah maksudnya tak ada masalah untuk kamu. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Haram lah. Nahi. Larangan. Lagi? Kalau amar, nahi banyak dah amar. Arahan. Wa'budullah wajtanibut taghut. Betul tak? Amar juga. Wazkurullaha katsira contoh. Okey, betul lah. Zikir kan? Zikirlah Allah. Itu yang senang-senang. Cuba bagi susah sikit. Yelah, itu zikir, ingat Allah, takwa kepada Allah. Cuba bagi yang hukum, yang berkaitan hukum-hukum. Tak. Iyakum ni dia larangan. Antara larangan juga. Kulu washrabu, arahan. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, arahan. Kulu. Lagi? Apa lagi? Tak ada dah? Ada? Tak dengar? Wajtanibut taghut. Lagi contoh, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Amr. Tinggal apa yang kamu ragu kepada apa yang kamu tak ragu, kan? Da' tu fi'il amr. Ma yaribuka ila ma la yaribuk. So amr juga. Sudah cerita banyak lah, banyak sangat. Okey.
Wa dzakaru min jumlati dhawahiri li-ijza' wal wujub fil awamiri. Ana hurai ringkas yang ni, besok ana perincikan. Secara zahirnya, apa saja arahan, hukum asal dia wajib buat, sehingga terbukti tak wajib. Asalnya kalau ada arahan wajib, bukan sunat je tapi wajib. Sehinggalah ada bukti atau dalil lain yang beritahu dia sebenarnya sunat je, tak wajib pun. Maka asal kepada arahan adalah wajib. Okey, asal kepada arahan adalah wajib. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kan? Arahan dia sallu, solat macam mana aku solat. Jadi apa hukum solat macam Nabi SAW solat? Wajib. Kita tak boleh solat dengan cara kita sendiri. Okey. Wa atuz zakah, apa hukum zakat? Wajib. Wa atimul hajj wal umrata lillah, apa hukum haji dengan umrah? Atimmu fi'il amr. Haji dengan umrah wajib. Nampak? Asal hukumnya dia wajib. Sehinggalah ada contoh yang arahan tapi dia tak ada dalil lain yang kata arahan tu sebenarnya tak wajib. Contohnya apa? Contohnya pasal solat witir. Nabi kata autiru ya ahlul Quran. Lakukanlah witir, wajib, fi'il amr. Maka hukum asal dia witir wajib. Tapi jadi tak wajib sebab ada hadis lain yang orang Arab Badui itu tanya Nabi SAW, kalau saya solat 5 waktu saya tak tambah boleh tak? Kan? Nabi orang Arab tu tanya hal alayya ghairu, ada tak yang solat lain yang wajib bagi saya selain daripada 5 waktu ni? Nabi SAW kata tak ada. Maka dalil ni membuktikan arahan autiru tadi untuk buat witir tu ya ahlul Quran, arahan tu bukan wajib tapi sunat. Okey. Kalau arahan tu ada dalil lain yang datang terangkan dia jadi sunat. Terangkan bahawa dia tu tak wajib, dia jadi sunat. Tapi kalau tak ada, dia balik kepada hukum asal, arahan tu wajib. Kan? Macam Nabi SAW pernah kata dalam hadis, salli qabla al-maghrib. Okey? Salli rak'atain qabla al-maghrib. Salli rak'atain qabla al-maghrib. Salli rak'atain qabla al-maghrib. Solatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah sebelum solat maghrib 2 rakaat. Solatlah sebelum solat maghrib 2 rakaat. Nabi ulang 3 kali. Hukum asalnya maksudnya solat sunat, nama pun solat sunat, tapi asalnya solat 2 rakaat sebelum maghrib tu wajib. Tapi ada dalil lain yang palingkan dia bahawa dia tak wajib. Apa dia? Nabi SAW kata dekat hujung hadis, in syi'ta, kalau kau nak, solatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah sebelum maghrib 2 rakaat jika kau nak. Jika kau nak maksudnya tak wajib lah, sunat. Jika kau nak maksudnya sunat. Jika kau nak tu adalah dalil bahawa arahan tu jadi sunat. Faham? Kerja rumah. Anak-anak semua orang, bagi anak 5 amr, 5 nahi, 5 mantuk, 5 mafhum. Oh, susah tu. Susah. 5 amr. Okey, yang ni boleh buat jawapan sama. Maksudnya antum boleh kongsi jawapan sama sendirilah. Okey, boleh sama jawapan. Anak-anak 5 amr, 5 nahi dalam Quran dan hadis lah. 5 amr, 5 nahi, 5 mantuk, 5 mafhum.
Okey. Boleh Jadi sampai sini sahaja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik tu daripada Allah, yang lemah saya cakap dia anda sendiri. InsyaAllah kita jumpa besok. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz belalang bukan najis sebab dalam hadis ke? Sebab dalam hadis ke? Sebab dia tak ada darah. Dia kalau tak ada darah, dia tetap najis. Maksud macam lalat kan. Dia tak ada darah yang kita cakap banyak mengalir. Dia ada darah sikit je. Lalat tetap najis. Cuma lalat najis yang dimaafkan. Dia bukan najis. Dia najis tapi dimaafkan. Ada beza antara najis dimaafkan dengan bukan najis. Bukan najis maksudnya dia suci lah. Najis dimaafkan maksudnya dia najis, cuma dimaafkan pada kadar yang sedikit. Okay. So belalang dia suci terus. Bukan najis-najis lagi dah, dia suci terus. Hadis sebut belalang, hadis tak cakap nyamuk, lalat kias dengan belalang. Okay. Assalamualaikum.